Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil-Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi di atas kurniaan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan ini menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur, insya-Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah sekalian, insya-Allah, marilah sama-sama kita meneliti kitab yang berada di tangan kita, insya-Allah. Ini pada muka surat yang ke-30 31. Surat 32 ya. Syahadan ya, bermula syahadan yang pertama daripada atas, baris yang ketiga daripada atas. Syahadan, adapun ta'ajub banyak sangat engkau memelihara akan diri engkau dan badan engkau, dan sangat murah ini engkau, jikalau berkata seorang bagi engkau bahawasanya ini makanan ada ditaruh racun di dalamnya, nescaya tiada suka engkau memakan akan dia. Maksudnya sangat ajab, sangat pelik, sangat-sangat pelik. Engkau memelihara akan diri engkau dan badan engkau. Sangat-sangat pelik bagi orang yang memelihara diri dia, tubuh badan dia, dan sangat hina diri dia apabila seseorang berkata makanan ini ditaruh racun, nescaya tiada suka engkau memakan akan dia. Ini bila diberitahu makanan ini ada racun, orang yang menjaga diri dia tidak akan makan. Baik. Kemudian jikalau bersumpah pula orang yang lain bagi engkau dengan mentalakkan perempuannya, kemudian datang 10 orang lain bersumpah, sumpah dia bagaimana? Saya bersumpah dengan sumpah ceraikan isteri saya. 10 orang. Jikalau bersumpah pula orang yang lain bagi engkau dengan mentalakkan perempuannya bahawasanya makan itu tiada racun padanya, nescaya tiada juga suka engkau memakan akan dia. Datang pula orang lain bagi tahu, bersumpah, makanan ni tak ada racun. Kalau ada racun, saya ceraikan isteri saya. Tetapi kita tak makan juga. Sebab apa? Sebab kita bimbang, kita jaga sangat akan diri kita. Walaupun orang yang kedua bagi tahu, saya sumpah ceraikan isteri saya sekiranya ada racun. Dia bagi tahu supaya kita makan makanan tadi. Tetapi kita takkan makan.
Hingga jikalau engkau sudah basuh tempat yang ada pada bekas makanan itu beberapa kali, masih juga takut engkau memakan sesuatu di dalam itu tempat. Walaupun dah basuh, tapi kita bimbang. Sebab kita jaga diri kita ni lah. Jaga sungguh akan diri kita, akan tubuh badan kita supaya tiada mudarat. Baik. Maka kerana apa juga tiada engkau seperti yang demikian itu? Kenapa engkau tidak berlaku seperti yang demikian itu pada agama engkau? Sehingganya telah bersumpah Allah dengan mengasihi rezeki engkau, kerana apa juga engkau tiada percaya akan dia. Sedangkan dalam bab agama kita tak jaga sungguh. Kita main atas perintah Allah Ta'ala. Tapi bab tubuh badan kita ni kita jaga sungguh. Tapi bab agama kita tak jaga agama. Sedangkan Allah Ta'ala telah janjikan rezeki pada kita. Allah Ta'ala sudah sediakan rezeki, sudah tetapkan rezeki untuk kita. Sekuat mana kita berusaha untuk mencari rezeki, Allah Ta'ala kata sekadar itulah. Kita tak percaya. Bahkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita main-main, kita tak jaga Allah. Gitu. Baik. Dan beberapa banyak nikmat dan kurnia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas engkau, Allah. Demikian lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tapi kita tidak indah akan suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita tidak jaga agama. Tubuh badan kita jaga, tapi agama kita tidak jaga. Kita jaga tubuh badan kita je. Baik. Terlebih banyak daripada ibu engkau. Nikmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala ini mengatasi lebih banyak daripada nikmat yang ibu kita bagi pada kita. Rahmat dan kasih sayang daripada ibu, Allah Ta'ala lebih lagi, terlebih banyak daripada ibu engkau memelihara ia akan dikau. Kerana bahawasanya ibu engkau itu memeliharakan engkau padahal engkau lagi kecil, dan mengasihi ia akan dikau yang sebaik-baik daripada kain. Allah, ini ibu kita menjaga kita masa kita kecil lagi. Jaga sungguh-sungguh kasih sayang dia pada kita. Bagi sebaik-baik daripada kain. Maka apabila engkau kotor kain itu, ini maksud kain di sini lampin lah. Sekarang ni tak ada lampin lah. Pampers senang buang je. Dulu kain lampin. Maka apabila engkau kotor kain itu, apabila kain lampin tadi kotor, bersegeralah ia membuka daripada engkau dan dipakaikannya pula kain yang lain pada itu waktu. Ini segera dia tukarkan lampin tadi, basuh punggung kita tadi daripada najis, tukar pula pakai kain yang lain. Jaga sungguh mak kita waktu kita kecil. Baik. Dan bermula engkau menghadap Tuhan yang mulia, yang bersih, tiada padanya tempat satu jengkal yang kosong dan tiada bersih. Allah menghadap Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha suci, yang maha bersih, yang tiada satu jengkal kosong, tiada bersih. Bersih. Allah Ta'ala maha suci, maha agung, melainkan semuanya bersih. Dan patut bagi engkau sujud padanya. Patutlah kita sujud pada Allah Ta'ala. Keadaannya engkau menggolong kain dan mengkotorkan badan engkau dengan beberapa berbuat maksiat kepadanya,
ya, tetapi keadaan kita setelah nikmat, ya, kurniaan Allah Ta'ala bagi kita banyak sekali, ya, tapi kita kita tidak mentaati perintahnya, malah kita berbuat maksiat pula padanya, nak ingkar padanya, langgar perintahnya Allah. Itu. Dan apa tu? Nyata, dan turut atas engkau beberapa kurnianya dan nikmatnya, maka engkau perbuat suatu yang jadi kotor akan dia daripada berbuat maksiat kepadanya. Macam tadilah. Berapa banyak nikmat Allah Ta'ala bagi, ya, kita berbuat kotor, ini dengan berbuat maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tiada juga tiap-tiap seorang bersamaan dan bersahabat ia akan orang yang sangat banyak besar ilmunya dapat petunjuk dengan bersamaan dan sahabat engkau akan mereka itu, ya, tidak semestinya, ya, bila kita bersama-sama dan bersahabat, ya, akan orang yang sangat alim, sangat banyak besar ilmunya, yakni sangat alim, ya, kita beroleh petunjuk, ya, dengan kita bersama-sama dan bersahabat akan mereka itu tidak semestinya, ya, kita berkawan dengan orang yang alim, orang yang soleh, ya, tapi sekiranya kalau tidak betul akan niatnya, maka tak jadi juga, tak dapat petunjuk juga, ya. Padahal nak, ya, bagus dah kawan tu, ya, tetapi kosong saja, ya, nak, sebab niat tadi tak betul, ya. Maka jangan engkau jadikan bersamaan dan bersahabat engkau dengan beberapa syekh dan orang alim jadi illah pada aman dan lepas engkau daripada azab Allah Ta'ala. Jangan kita sangkakan, nak kita bersahabat, bersama, berkawan, dengan beberapa syekh, ini orang alim, jadi illah, jadi alasan pada kita akan selamat, aman, selamat dan lepas daripada azab Allah Ta'ala. Tidak begitu. Sekiranya kita tidak memperoleh petunjuk, daripada sahabat kita tadi, orang alim tadi, tak, syekh-syekh tadi, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadilah, sebab niat dia tidak betul, niat dia tidak menjaga, dia tidak ingin mencari petunjuk, sekadar berkawan, bersahabat saja, seumpama begitu, ataupun niat tidak ikhlas, maka tidak ada apa-apa, rugi sahaja berkawan. Baik. Maka barang siapa membuat sesuatu dengan Allah Ta'ala tiada padanya, membuat sesuatu, yakni membuat suatu dosa, ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya derhaka ia akan dia apabila dia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia dikira sebagai derhaka kepada Allah Ta'ala, kerana bahawasanya engkau aman daripada azab Allah Ta'ala dan seksanya, seperti berkata orang yang jahil, bersamaan dan bersahabat aku kepada orang yang saleh, dan katanya jadi khadam aku akan orang yang ahli tariqah, dan orang yang mutafaddal, dan mendoakan ia dan beberapa da'wa yang dusta dan batal lah. Bahkan akan menjadi azab, tidak akan selamat daripada azab dan kena seksa, iaitulah orang yang jahil, dia berkawan, bersahabat dengan orang yang alim, orang yang saleh, bahkan katanya jadi khadam, aku berkhidmat kepada dia, aku berkhidmat kepada orang alim tersebut, tuan guru tersebut. Dan ahli tariqah, ahli tarikat, orang tarikat, dan orang yang mutafaddal, orang yang mempunyai kelebihan, dan mendoakan ia, serta mendapat doa,
dan juga beberapa dakwa sangkaan dia, dakwaan dia yang dusta, maka batallah, tidak diterima segala sangkaan dia tadi. Rugi sekali. Dia tidak mengambil manfaat selama mana dia berkhidmat dan berkawan dengan orang yang alim, dengan orang yang soleh tadi, maka tidak ada baginya apa-apa, bahkan sia-sia sahaja. Rugilah. Maka berkawan tu baguslah, tapi betulkan niat supaya mendapat petunjuk, supaya mendapat kata-kata nasihat, meminta nasihat dan sebagainya. Baik. Tetapi adalah sayogia bagi mereka itu bahawa menambah mereka itu bersahabat dengan guru-guru dan masyayikh, kerana takut dan muliakan, maka sungguhnya bersahabat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah mereka itu banyak khaufan, banyak takut. Tapi yang sebetulnya, yang sebenarnya, bahawa mereka itu menambah, yakni mencari-cari, supaya dapat bersahabat dengan guru-guru dan masyayikh, orang-orang alim ini. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah Ta'ala, kerana memuliakan akan orang alim tadi, akan orang yang saleh, syekh-syekh ini, dan sesungguhnya bersahabat masyayikh, orang yang alim, orang yang saleh ni akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah mereka itu banyak khaufan, banyak takut, takut kepada Allah Ta'ala. Sebab kita takutlah kita berkawan dengan dia. Kalau kita berani, tak jadi. Kena ada perasaan takut, takut akan dosa-dosa kita. Kita cuba mencari orang-orang yang alim, orang yang saleh ini, sebagai kawan kita, supaya kita sama-sama dapat petunjuk. Jadi penting, dalam mencari kawan, kena cari orang yang baik-baik. Dan terkadang adalah banyak kaya tertolak, dan terkadang adalah fakir jadi terhimpun. Terkadang, kadang-kadang disebabkan seorang itu kaya, maka dia tidak dapat manfaat daripada kekayaannya tadi, kerana kesibukannya menguruskan harta benda, maka tidak mendapat apa-apa faedah. Dan terkadang adalah fakir jadi terhimpun. Kadang-kadang orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang susah ini lebih baik, kerana kemiskinannya, kerana bahawasanya fakir dan miskin itu berhajat akan dikau, bahawa tadarra' engkau kepada Allah Ta'ala. Terkadang orang yang miskin ini, dia merasakan diri dia hina, dan sentiasa berharap akan rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Orang yang miskin, orang yang miskin, dia mudah perasaan dia, tapi tidak semuanya lah. Ada juga orang miskin makin payah, tak semayang juga dalam miskin, susah. Jadi terkadang, kerana kemiskinan dia tadi, kerana ilmunya tadi, bahawa datangnya perasaan berhajat, merendah diri kepada Allah Ta'ala, dan bermula fakir, membawa hadir ia akan dikau atas Allah Ta'ala terlebih baik daripada kaya. Dan terkadang berkawan dengan orang yang miskin, membawa kita ingat akan Allah Ta'ala, ingat akan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita rasa kita ni susah, diuji dengan kesusahan, kita lihat kepada orang yang lebih susah, orang yang miskin, maka kita akan bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Lihat dia tu lagi susah, kita ni naik kereta, dia langsunglah naik motor je, kereta pun tak ada. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku boleh juga naik kereta. Dia kena begitulah. Lihat pada fakir miskin, bandingkan dengan diri kita. Jangan kita tengok
akan orang yang berada atas kita, maka akan menjadikan kita orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terlebih baik daripada kaya yang membawa memutuskan ia akan dikau daripadanya, yakni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang yang kaya, maka hati kita tidak senang, maka kita akan tidak bersyukur, gitu. Baik. Seperti barang yang disuruh akan dikau, berpaling engkau daripada maksiat kepada Allah. Seperti sebagaimana yang nasihat orang alim, orang soleh tadi kepada kita, berpaling engkau daripada maksiat kepada Allah. Antara nasihat dia supaya kita ni tidak melakukan maksiat, menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah. Disuruh bahawa apa tu? Meninggalkan, disuruh bahawa meninggalkan engkau daripada seorang yang berbuat maksiat kepadanya, dan engkau doakan baginya pada ghaib, dan bermula manusia pada waktu ini atas aks. Kita berpaling meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala, kemudian kita disuruh meninggalkan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, dan kita doakan baginya pada ghaib, yakni pada belakang dia. Kita doakan hidayah untuk dia di belakang dia, yakni dia tidak tahu, kita doakan dia, ya Allah bagilah hidayah pada dia, ya Allah. Setelah kita nasihat, kita bagi tahu, tinggal, jangan buat, ini dosa, ini maksiat. Kemudian kita doa pada dia, di belakang dia, dia tidak tahu, dan bermula manusia pada waktu ini atas aks, sedangkan manusia pada hari ini berlawanan. Aksun tu berlawanan, tidak sebegitu. Inilah antara nasihat-nasihat orang alim pada kita, supaya kita tidak melakukan maksiat, kemudian menyuruh berpesan kepada orang lain supaya meninggalkan maksiat, dan kita doakan hidayah bagi dia. Itulah sikap dan nasihat orang alim pada kita. Baik. Syahadan, adapun sedikit bahawa memberi nafaat akan dikau oleh puasa engkau dan sembahyang engkau, dan padahal engkau melontarkan pada kemaluan saudara engkau yang Islam. Sedikit bahawa memberi manfaat, yakni tidak memberikan faedah, sedikit sekali, oleh puasa engkau dan sembahyang engkau. Puasa dan sembahyang tidak memberi manfaat apabila kita melontarkan, yakni kita mengucapkan dengan mulut kita aib saudara kita yang Islam. Tak ada gunanya kita berpuasa dan kita sembahyang, dalam masa yang sama kita mengucapkan keaiban saudara Islam kita. Dengan kita mengumpat dia, memfitnah dia, mengata dia, memaki dia, cerita keburukan dia, maka tidak ada gunanya puasa dan sembahyang kita. Sesungguhnya bersabda Nabi SAW, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Artinya bahawa baharukan oleh kamu akan iman kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Banyakkan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yakni banyakkan berzikir, daripada kita mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya kita katakan tentang aib saudara kita, maka lebih baik
ya, kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Inilah yang akan membaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk berzikir banyak-banyak. Maka menunjuk yang demikian itu atas bahawasanya jadilah baginya debu maksiat dan kotor mukhalifah, dan tiada juga tiap-tiap ghash, yakni suatu yang bercampur dan yang najis. Maka menunjuk yang demikian itu jadilah maka bila kita melazimi akan maksiat tadi, sentiasa berbuat maksiat, akan jadi debu maksiat dan kotor, dan tiada juga tiap-tiap ghash, yakni bau, yakni suatu yang bercampur dengan yang najis, suatu bercampur dengan yang najis, suci akan dia oleh air, maka basuh dengan air. Suatu yang kotor, yang najis, maka kena basuh, basuh dengan air. Terkadang tiada suci akan dia, kadang-kadang tidak suci dengan air tadi, melainkan dengan api, seperti emas. Kadang-kadang tak boleh nak basuh dengan air, basuh dengan air pun tak suci, basuh pula dengan api, seperti mana emas, dibasuh dengan api. Apabila adalah padanya campuran tembaga, seperti yang demikian itu, dicampur dengan tembaga, orang yang seperti yang demikian itu orang yang berbuat maksiat, daripada amat tiada patut mereka itu masuk ke dalam syurga, hingga suci mereka itu oleh api neraka. Maka sebab itulah dengan maksiat dan dosa tadi, yang telah yang tidak mampu dibasuh dengan air tadi, maka akan dibasuh dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api sahaja yang boleh basuh. Selepas itu, setelah suci, barulah diangkat dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Taubat lagi, buat lagi, taubat lagi, buat lagi. Kemudian tak bertaubat dah. Maka matilah dia dengan dosa tadi. Maka dosa tadi, dengan ketiadaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibakar, dia akan bersihkan dengan api neraka. Setelah bersih, barulah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Allahu akbar. Baik, pandailah, insya-Allah. Sekadar itulah kita sama-sama menjaga agama kita, hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita tunaikanlah dengan sebaik-baiknya. Dan kita berkawallah dengan orang-orang alim yang soleh ini, nescaya dapat memandu kehidupan kita agar sampai ke destinasi seterusnya, iaitulah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali melakukan maksiat dan dosa, kerana itu penyebab kita layak dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegera bertaubat kepada Allah taala selama mana kita ada kesempatan diberikan nikmat kehidupan di atas dunia ini, insya-Allah. Sekadar itulah, wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.